Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada malam ini, kulluhu bi iznillah, semuanya dengan izin Allah. Alhamdulillah, hari ni letih sikit sebab daripada pagi rawatan di luar kan. Ada daripada pagi rawatan luar, tengah hari rawatan lagi, petang rawatan luar, kat maghrib tadi pun rawatan luar juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang sedang memberi salam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersua lagi. Pada malam ini kita dapat berjumpa lagi. Jadi sepatutnya tajuk malam ni saya buat tajuk badi, tuan-tuan, sepatutnya. Tapi sebab bahan-bahan saya tak sempat nak sediakan, tuan-tuan. Saya tak sempat nak sediakan bahan-bahan untuk demo. Saya akan buat demo terus untuk badi, tuan-tuan, untuk rawatan badi. Tapi malam ni saya akan cerita dulu. Saya akan cerita dulu berkaitan dengan badi. InsyaAllah malam besok baru saya bawa bahan-bahan untuk saya demokan pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri apa dikatakan sebagai bahan-bahan badi tadi. Nanti saya akan tunjukkan pada tuan-tuan mana satu bahan-bahan, bukan bahan badi, bahan-bahan nak rawat. Kaedah orang kena badi, kaedah orang terkena sawan tangis, bukan sawan tangis, sawan mayat, badi mayat, tuan-tuan. Sawan mayat, badi mayat. Ini dan juga orang yang ada masalah bentan, pun kaedah dia lebih kurang, tuan-tuan. Biasa orang dalam hari lah, orang perempuan yang dalam keadaan sedang dalam hari, kalau Johor panggil sedang hari, dalam berpantang. Selepas melahirkan, tuan-tuan, dia ada kena berpantang. Jadi dalam tempoh tersebut, tuan-tuan, kadang-kadang ada satu penyakit yang kita istilah sebagai meroyan. Meroyan, tuan-tuan, dia meroyan. Kalau tempat saya panggil gila meriah, tuan-tuan. Kalau tempat saya gila meriah dia panggil meroyan. Dia ada penyakit meroyan. Meroyan ni bila dia marah, mungkin suami dia buat perangai ke, ataupun dia tidak tahan dengan tekanan daripada anak kecil tadi ke, tuan-tuan, menyebabkan dia marah. Dan banyak yang saya jumpa yang kes-kes meroyan ini ialah berpunca daripada pasangan, bukan berpunca daripada anak. Tetapi bila mana berpunca daripada pasangan, natijah nanti kepada anak. Sebab kadang-kadang bila dia terlampau teruk, tuan-tuan, meroyan dia terlampau teruk, dia akan boleh baling budak yang dalam, yang budak kecil, tuan-tuan, anak dia sendiri, tuan-tuan, dia boleh baling lagu tu, tuan-tuan, bila mana dia dalam keadaan tanpa sedar. Meroyan kita panggil, tuan-tuan. Dia dalam keadaan macam kita cakap, nak kata gila tak gila lah, tuan-tuan. Tetapi macam orang gila. Gila tak gila tapi macam orang gila. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Kata Nabi, lu fikirlah sendiri, tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, badi. Kita kenali dulu badi tu apa dia, tuan-tuan. Menurut kepercayaan orang Melayu, badi merupakan satu malapetaka dan musibah yang berpunca daripada binatang, tumbuhan dan mayat. Ini satu kepercayaan kita lah, kepercayaan orang-orang Melayu terutamanya, tuan-tuan, berkaitan dengan badi. Jadi kalau kita tengok, tuan-tuan, dia bukan sekadar manusia. Maksudnya manusia di sini ialah matilah, tuan-tuan, yang mati. Bukan sekadar manusia, malahan juga bagi haiwan-haiwan, tuan-tuan. Saya cuba tengok, tuan-tuan, ni apa yang dimasukkan badi dalam kamus dewan, tuan-tuan, kamus bahasa Melayu, tuan-tuan. Kesan buruk yang dialami oleh seseorang, sakit demam sebagainya, kerana mendekati mayat, bangkai, sesuatu yang dianggap keramat dan sebagainya. Ini kamus pelajar edisi kedua lah, tuan-tuan. Ini dalam kamus dia, tuan-tuan, masuk definisi badi itu sendiri. Jadi kita sedia maklum bahawa badi itu, tuan-tuan, maksudnya tadi lebih kurang lah, lebih kurang
yang mempunyai dia penyakit badi dia khusus tuan-tuan. Khusus. Dia tidak sangkut paut sangat dengan jin tuan-tuan. Dia khusus sedikit. Khususiah berkaitan badi ni tuan-tuan. Dia agak susah sedikit rawatannya pun, dan saya kebanyakannya merawat badi menggunakan kaedah barang di dapur saja. Ada barang-barang di dapur, saya guna itu saja tuan-tuan. Hubung kait yang khusus dengan spiritual dan roh manusia. Kesan daripada penyakit ini akan menyebabkan seseorang itu akan hilang kestabilan diri. Hilang kestabilan diri. Dia banyaklah tuan-tuan, banyak pandangan, banyak pendapat, banyak penafsiran dia tuan-tuan. Perasaan yang tidak menentu dan berubah-ubah. Rasa lemah, takut, fikiran bercelaru, tak dapat tidur dan sebagainya, membawa kepada perubahan tingkah laku dan perwatakan seseorang. Antara jenis badi adalah badi mayat dan badi binatang, seperti badi ayam hutan, rusa, pelanduk, ular dan lain-lain. Badi mayat misalnya dapat oleh seorang melihat mayat lah tuan-tuan. Melihat mayat jalan raya, kadang-kadang tengok kemalangan. Nanti saya baca dulu tuan-tuan. Saya bacakan dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya huraikan satu persatu. Okey, contoh dia tengok badi yang berkaitan badi mayat tuan-tuan. Mayat sebenarnya tak ada badi pun tuan-tuan. Sebenarnya mayat manusia tak ada badi pun. Tetapi kita yang lemah semangat tuan-tuan. Nanti saya terangkanlah secara jelas, secara detail lagi tuan-tuan. Okey, yang ni dia masukkan di sini ialah salah satu laman web ni cerita kena melihat mayat di jalan raya akibat kemalangan, mengiringi dan memandikan jenazah, memangku mayat orang bunuh diri dan lain-lain berkait dengan mayat manusia. Manakala badi binatang buas seperti contohnya ketika seorang pergi berburu dan telah menembak mati seekor ayam hutan yang bertenggek di atas sebuah bonggol tanah. Apabila pulang berlaku perubahan tingkah laku seperti ayam, berkokok, matuk-matuk dan sebagainya. Itu dalam terkena badi ayam hutan tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan berkaitan dengan badi. Banyak tuan-tuan, banyak pendapat masing-masing tuan-tuan. Okey, ada sebahagian binatang tuan-tuan, binatang hutan mempunyai badi. Oleh itu berbagai petua diamalkan, terutama ketika ingin menjerat pelanduk, ayam hutan, kancil, rusa, kijang, burung wak-wak dan lain lagi. Begitu juga dengan pohon herba, ubat-ubatan seperti kacip patimah, tongkat ali, buluh perindu dan lain lagi. Mereka mempercayai segala benda di dalam hutan itu dijaga oleh jin atau makhluk halus. Sering berlaku keganjilan, keanehan apabila menghadapi sesuatu situasi berkenaan. Dalam kepercayaan sesetengah orang pula, orang yang sakit yang tidak boleh dilawati oleh orang yang lemah semangat kerana akan terkena badi. Antara simptom paling ringan oleh terkena badi ialah mayat ialah sakit bahagian belakang badan selepas melawat orang mati. Dan menurut kepercayaan orang tua-tua. Ni saya cerita dulu tuan-tuan. Untuk mengelak terkena badi mayat itulah dengan menukar pakaian terlebih dahulu sebelum balik ke rumah atau sebelum masuk dalam rumah. Kalau boleh terus mandi dan syukuran basuh muka dan kaki. Lebih Islamik ialah berwuduk atau mandi hadas besar sebelum masuk rumah. Ini kerana dipercayai makhluk halus itu mengikuti seorang selepas mencari mayat atau selepas berburu dan selepas mencari herba tumbuhan di hutan. Adalah jika seorang itu kuat semangat, maka makhluk tidak mengganggu isi rumah orang tersebut. Okey, secara ringkas yang saya baca. Dari segi penerangannya tuan-tuan berkenaan dengan badi pada malam ini ialah badi kita sedia maklum. Cuma perlu saya betulkan di sini tuan-tuan, perlu saya betulkan bahawa manusia tu dia tak ada badi pun asal tuan-tuan, tak ada badi. Tetapi yang menjadi masalah ialah kita yang lemah semangat, terkejut. Badi ni berlaku biasanya bila kita tengok sesuatu dalam keadaan terkejut, dalam keadaan kita tidak bersedia. Contoh kita pergi ziarah. Kita pergi ziarah orang mati. Kita sebelum ni okey, tak ada masalah pun. Pergi ziarah okey, tak pernah ada masalah. Tapi bagi orang yang badi mayat ni tuan, biasanya kalau dia dah kena, dia akan jadi tak okey. Dia akan KO. Dia akan KO tuan. Okey. Biasanya dia pergi tengok jenazah sebelum ni, tengok mayat, okey, tidak ada masalah. Cuma hari tu tuan, dia tidak sangka yang dia tengok mayat, tengok jenazah pada hari itu yang mungkin totally berubah. Contoh, dia biasa tengok jenazah, biasalah badan putih, pucat lah seluruh muka sehingga ke bawah pucat. Tiba-tiba hari itu tuan-tuan, dia pergi buka bahagian muka, dia tengok muka dia hitam. Dia terkejut. Allah dia kata tuan-tuan. Lepas tu dia duduk, dia menung.
Dia duduk tu dia menung dah tuan-tuan. Dia duduk tu macam dia pandang jauh tuan-tuan. Dia tak hirau dah orang lalu lalang ke, dia dah mula tak hirau. Sebab apa? Sebab dia terkejut tadi tuan-tuan. Sebab dia terkejut. Bila selesai orang balik rumah, dia pun balik. Tetapi dia balik tadi tuan-tuan dengan dalam keadaan yang jiwa kosong. Yang dia balik tadi dalam keadaan macam tak tentu arah tuan-tuan. Dia balik je rumah dia tuan-tuan. Balik macam biasa sampai rumah tuan-tuan. Lepas tu dia mula bawa tunjuk perangai. Tunjuk perangai macam mana tuan? Dia akan rasa sakit, rasa demam, kadang-kadang dia muntah. Kadang-kadang dia boleh muntah tuan. Kadang-kadang dia muntah, dia panas badan, sejuk, panas, sejuk, panas, sejuk. Dia demam sekejap-sekejap tuan. Sekejap demam, sekejap elok. Sekejap demam, sekejap elok. Ataupun dia panas. Nak kata panas sangat tidak. Nak kata sejuk sangat pun tidak. Dedah. Di tengah-tengah dedah je badan dia panas. Panas yang tak panas sangat lah kita pegang. Tapi terasa bahan panas tu terasa tuan. Dan dia tidak lagi bercakap ataupun seceria seperti selalu. Biasanya orang ni ceria, orang ni happy, dia ni tak ada masalah ni tuan-tuan. Tapi kita tengok 2-3 hari ni kita jumpa dia di kedai ke mana tuan-tuan, dia macam banyak diam dia tuan-tuan, banyak diam. Dan kebiasaannya orang yang mula kena penyakit ni tuan-tuan, dia jarang keluar rumah. Dia jarang keluar rumah dan kebanyakan dia banyak lepak di rumah tuan-tuan. Dia banyak duduk di rumah kebanyakannya tuan-tuan. Sehinggalah berhari-hari, kadang-kadang boleh bawa ke bulan, boleh bawa ke tahun. Jika tidak dirawat dengan segera tuan-tuan, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Badi ni tadi tuan-tuan. Dia boleh lagi teruk lah tuan-tuan, lagi teruk, makin lama makin teruk. Jika tidak dirawat dengan segera. Biasanya hari pertama, kedua, ketiga tuan-tuan dia akan demam. Biasa tuan-tuan, demam on off demam dia. Sekejap demam, sekejap baik, sekejap demam, sekejap baik. Dan biasanya dia memang tak mau bergaul dengan orang. Dan bila makin lama dia akan bawa kepada masalah kemurungan. Macam kesedihan yang melampau. Kenapa? Kerana dia terkejut tu tadi tuan-tuan. Dia terkejut. Dia okey, semangat semua okey. Tapi tiba-tiba dia terkejut. Sama juga kadang-kadang kita saksikan kemalangan di atas jalan raya. Kita tak expect putih badan. Contoh dia, badan dia putih tuan-tuan. Kita pun tengok macam tu. Allah, terkejut. Kaki tak ada. Pasal apa? Kaki tak ada, kaki hilang. Dia terkejut, Allah, dia terkejut sungguh-sungguh tuan. Bukan terkejut sikit-sikit. Yang saya buat tadi tu sekejut Allah sikit dah. Ni macam dia tengok terpaku. Dia tengok macam memang terkejut sungguh-sungguh. Sampai tak terkata, terkelu lidah dia tuan-tuan. Sebab keadaan jenazah yang dia tengok sebelum ni lain. Tapi hari tu dia tengok tiba-tiba lain. Itu menyebabkan dia jadi terkejut. Bila terkejut tuan-tuan, itu yang mudah nak kena kita istilah sebagai badi tuan-tuan. Sama juga tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang pergi memburu. Orang pergi berburu atau memburu tuan-tuan. Memburu haiwan-haiwan. Tak kira lah pergi buru apa pun tuan-tuan. Janji yang namakan haiwan saja tuan-tuan. Kadang-kadang haiwan ni dilindungi. Ataupun kadang-kadang bukan semua yang dia nak berburu tu bukannya haiwan betul. Tetapi kadang-kadang tu adalah jelmaan-jelmaan daripada jin. Yang menyerupai binatang-binatang tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu kes tuan-tuan. Satu kes. Pakcik ni tuan-tuan. Pakcik ni dia suka menembak, suka berburu. Dan peluru dia sebiji mesti kena. Kalau sebiji tu mesti kena sekok tuan-tuan, tak akan miss. Sebab dia boleh tembak kalau pokok kelapa tuan-tuan, dia boleh tembak satu peluru tu kelapa mesti luruh. Mesti luruh kelapa tuan-tuan. Mana tepat tembakan dia tepat tuan-tuan. Dan kebiasaannya orang-orang yang nak masuk memburu suka bawa dia. Suka bawa dia. Sama ada India ke China ke Melayu, suka ajak dia pergi berburu. Dan hari tu tuan-tuan, ni saya dapat cerita ni sebab diceritakan semula kepada saya tuan-tuan. Hari tu tuan-tuan, dia diajak oleh seorang, saya tak pastilah sama ada India ke China, tapi non-Muslim lah. Non-Muslim, ajak pergi berburu kerbau pendek tuan-tuan. Ajak buru kerbau pendek. Dia yang tukar tembak tuan-tuan, tukar tembak dia. Dan dia pun pergilah, pergi dengan grup-grup dia tadi, pergi berburu kerbau pendek. Dan setelah itu tuan-tuan, dia nampak ada kerbau pendek, jumpa kerbau pendek, beberapa ekor kerbau pendek dia tembak. Pum tuan-tuan, tembak, kena. Lepas tu kawan dia kata okey habislah. Dia kata tak ada satu lagi seekor besar dia kata. Yang paling besar sekali dia kata. Ada seekor lagi dia kata. Dia pun tembak, seekor lagi tuan-tuan, dia pun boom jatuh. Dia tembak seekor lagi tuan-tuan, tembak seekor lagi, dia pun jatuh.
tak sedarkan diri. Orang bawa balik tuan-tuan, dia tak sedarkan diri. Bila sampai ke rumah dia meracau. Bila sampai ke rumah tuan-tuan dia meracau, sampaikan orang terpaksa ikat. Terpaksa ikat tuan-tuan. Dia meracau dan bertindak seperti mana dia nak menyundul. Nak menyundul tuan. Dia merangkak, berjalan merangkak, dia nak menyundul. Tuan-tuan, dia kena badi berkaitan dengan kerbau pendek. Vavi tuan-tuan. Vavi. Kerbau pendek tuan-tuan. Dia ambil upah menembak tuan-tuan, ambil upah menembak. Itu antara dia dengan Allah lah tuan-tuan tu. Itu antara dia dengan Allah. Dia ambil upah menembak tuan-tuan. Tadi kawan dia tadi bila tengok tu panik lah. Dan kawan dia cerita balik tuan-tuan, kawan nak pergi sama-sama berburu. Dia kata ada 2 ekor je. 2 ekor je dia jumpa, depa jumpa sebenarnya. Tapi pakcik ni kata jumpa 3. Dia kata ada 3. Lain-lain tak nampak, dia seorang yang nampak tuan. Dia seorang nampak yang ketiga. Yang ketiga hanya dia seorang dia nampak. Orang lain tak nampak tuan. Lalu tuan-tuan, dia balik rumah tadi, dia meracau. Sebab dia pun terkejut. Sebab lepas tembak dia pingsan. Dia pun dah tahu dah mesti ada masalah. Dia pun dah tahu dah mesti ada masalah. Sebab apa? Tu dia cerita balik. Dia kata dia pun nampak 2 orang saja. Tapi dia yang nampak 3. Dia tembak yang ketiga, tum, dia kata kena. Dia pun boom, jatuh pingsan. Orang bawa balik dalam keadaan berusung lah tuan, balik rumah. Dan lama jugalah dia derita penyakit tu tadi tuan-tuan, kerana nak mencari penawarnya tuan-tuan. Sehinggalah ke hospital pun pergi, kena tahan, duduk dalam bilik khusus tuan-tuan. Tak boleh duduk dalam bilik orang, kena ikat apa semua tuan-tuan. Dan di hospital, dalam masa yang sama cara kampung pun dia buat juga tuan-tuan, cara kampung dia buat juga. Tapi waktu itu dikhabarkan kepada saya, dia buat cara kampung ni lah, cara tradisional, betul-betul lah, sepenuhnya tradisional. Dan cara tradisional dengan kaedah menurun tadi tuan-tuan. Dia pergi buat rawatan dengan seorang non-Muslim, ketua agama non-Muslim. Kalau saya boleh sebut di sinilah tuan-tuan, ketua agama non-Muslim, di Kuil tuan-tuan, di Kuil, non-Muslim, dia buat rawatan. Dan yang tukang buat rawatan tadi tuan-tuan, dia buat rawatan dalam keadaan tak sedar. Buat rawatan dalam keadaan tak sedar, seolah macam menurun lah. Tapi dia tidaklah menurun teruk-teruk macam Sudin dah ada dan dia tidaklah menurun begitu macam siapa, bukan Sudin, siapa nama, AR Tompel tuan. Tidaklah menurun lagu tu tuan. Cuma dia tunduk. Dia kata dia tunduk, kemudian dia terus angkat kepala dengan mata tertutup, dia pun bercakap. Dan bercakap tu tadi tuan-tuan dalam dialek bahasa Indonesia. Dia ketua agama di Kuil, biasa bahasa Melayu dia akan lain tuan-tuan. Tetapi dia buat rawatan tadi tuan-tuan, bahasa Melayu dia terus bertukar kepada bahasa Indonesia tuan-tuan. Bahasa Indonesia. Dia bercakap semua dialek Indonesia. Saya diceritakan semula keluarga dia tuan-tuan, kata bila pergi rawatan di situ dia kata, oh itu ditembaknya itu bukan babi tu, dia kata. Bukan babi itu penjaganya, dia kata. Dia tahu kan, dia kata tu penjaganya, ditembak diburu itu bukan babi tetapi penjaganya. Oh, okey. Dia pun buat rawatan tuan. Lepas rawatan tu berulang kali lah, beberapa kali buat rawatan. Izin Allah dia sembuh tuan, izin Allah dia sembuh. Dan tuan sampai lah lekut tuan, sampai lah lekut sihatnya tuan, Allah alam. Jadi tuan, dia derita sakit tu lama tuan, lama dia kena. Dan ada juga setengah pesakit yang saya jumpa tuan. Ada seorang hamba Allah ni tuan, tak perlu saya sebut di mana dan siapa dan apa kerjaya dia. Dia pergi masuk lautan tuan, dia nampak kera. Kera tu tak kacau dia pun tuan, tak kacau dia, saja nak main habis peluru, dia pun tembak. Tong tembak kera tu tadi tuan. Dia pun ambil kera tadi, siap sepak tuan. Pung, dia sepak. Dia sepak kera tadi yang dah mati tuan, dan dekat nyawa-nyawa ikan lah, dalam keadaan nyawa ikan dia pun sepak sampai kera tu mati tuan. Takdir Allah tuan. Kebetulan waktu dia sepak tuan, isteri dia sedang mengandung. Isteri dia di rumah sedang mengandung. Ini bukan badi dia tuan, dia panggil kenan. Dia panggil, kalau istilah kita panggil kenan lah tuan. Rumah dia sedang mengandung. Lalu bila rumah dia beranak tuan, bayi dia sebiji macam kera. Sebiji macam benda tu tadi. Badan berbulu,
keadaan mulut hidungnya bertemu, tuan-tuan. Sebiji macam benda tu. Itu bukan badi lagi dah, tu kenan. Kita panggil kenan, tuan-tuan. Sebab itulah kita kalau tengah mengandung ni, kalau benci seorang jangan benci sangat-sangat lah. Nanti anak kita akan sama. mengikut pendapat atau petua orang tua-tua dulu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, benda ini benar-benar terjadi dan benar-benar berlaku, tuan-tuan, benar-benar berlaku. Jadi tuan-tuan dinamakan sebagai badi. Ada badi binatang, ada badi mayat. Kadang-kadang wak-wak, tuan-tuan. Wak-wak, tuan-tuan. Orang yang bermain wak-wak ni dia pun tahu. Sebab ada ketika-ketika, tuan-tuan, yang datang segerombolan tadi bukanlah burung wak-wak, tetapi penjaga burung wak-wak, tuan-tuan. Sama juga kadang-kadang pelanduk. Pelanduk, tuan-tuan, contoh pelanduk rosa, tuan-tuan, yang berburu. Kadang-kadang sebab tu kita dengar kes tertembak. Pemburu tertembak rakan. Rakan mati tertembak rakan. Dan kawan dia tuan pergi berburu, masuk ramai-ramai, 2-3 orang masuk lautan, duduk dalam hutan untuk berburu rusa, contoh. Saya letaklah untuk berburu rusa. Namun bila mana dia nampak macam rusa, dia pun tembak. Tembak-tembak rupanya kawan dia. Tuan-tuan, menyerupai. Ada setengah dalam hutan ni, sebab itulah jangan buat main-main, tuan-tuan. Dalam hutan jangan buat main-main, bukan nak menakutkan. Tetapi dalam hutan ni adalah tempat tinggal golongan-golongan ini, tuan-tuan. Tempat tinggal mereka yang sunyi daripada manusia. Jadi mereka suka, golongan jin ni sukalah jauh sedikit daripada manusia sebenarnya. Tetapi kita lah yang pergi teroka hutan tersebut, menyebabkan mereka pun tak boleh nak pergi mana, daripada duduk di sekeliling kita. Itu antara faktor dalam hutan. Namun tuan-tuan, berkaitan dengan badi lagi, tuan-tuan, itu antara dia. Kebanyakan adanya pada haiwan dan manusia. Cuma pada haiwan ni dia lebih teruk, tuan-tuan. Pada haiwan ni dia akan jadi sifat haiwan. Dia akan jadi sifat haiwan tersebut, tuan-tuan. Dalam keadaan dia tak sedar, dia akan menyerupai sifat haiwan. Kalau dia berburu ayam hutan lah. Dia balik rumah, tuan-tuan, dia akan jadi tak sedar, dia makan nasi, dia akan mematuk. Matuk kadang-kadang kokok, tuan-tuan. Dia berkokok pula, tuan-tuan. Macam ayam, tuan-tuan. Itu kena badi ayam hutan. Sama, tuan-tuan, binatang-binatang lain pun, tuan-tuan. Sebab itulah orang yang berburu ni jiwa kental lah, tuan-tuan. Jiwa kental sungguh, tuan-tuan. Sebab dia boleh tembak gitu saja, tuan-tuan. Sekarang kita tak upaya, tuan-tuan. Tak berupaya nak buat demikian. Tapi dia orang boleh buat. Jadi tuan-tuan, itu dinamakan sebagai badi. Jadi kaedah nak rawat badi, tuan-tuan, malam besok saya akan tunjukkan. Kaedah rawatan ni saya akan tunjukkan pada malam besok. Cuma pada hari ni saya nak cerita berkenaan dengan simptom-simptom dia, tuan-tuan. Simptom awal badi. Okey, ni bagi orang terkena badi, tuan-tuan. Ini antara simptom-simptom dia. Okey. Dia kadang-kadang, tuan-tuan, kadang-kadang memang suka dipercayai apabila melihat seseorang yang baru balik menjerat burung wak-wak. Contoh dia menjerat burung wak-wak, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan, dari segi sudut badi. Tapi dari segi undang-undang, tuan-tuan, dari segi undang-undang pun tidak dibenarkan, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dengan veterina balik, tuan-tuan. Boleh rujuk veterina sebab ataupun mergas tua, tuan-tuan. Antara haiwan-haiwan yang tidak boleh diburu ialah termasuk burung wak-wak, tuan-tuan, sebab mereka mengalami kepupusan yang teruk, tuan-tuan. Jadi tak boleh diburu, tuan-tuan, tak boleh tangkap, tak boleh bela pun, tuan, burung wak. Ianya menjadi satu kesalahan lah, tuan-tuan, satu kesalahan. Okey. Dia kata, tuan, yang balik daripada menjerat burung wak-wak, tiba-tiba demam panas, terketa-keta, tidur dalam keadaan resah, selalu sedih, merasakan benda aneh dan lain-lain lagi. Tuan-tuan, ini antara simptom-simptom orang yang mula terkena badi ataupun orang yang mula kena gangguan yang melibatkan daripada sifat dia, perangai dia tadi, tuan-tuan. Dia mungkin dia teringin nak makan wak-wak, tuan, dia pergi cari sendiri, tiba-tiba dia kena ini, tuan-tuan. Ini kita istilah sebagai badi lah, tuan-tuan, ini. Begitu juga halnya dengan orang baru pulang menziarahi mayat, hilang selera makan, terbayangkan banyak, menyebabkan dirinya meracau sendiri. Okey, tadi bab haiwan selesai, bab haiwan. Okey, untuk pergi ziarah jenazah. Sebab tu orang tua-tua dulu, tuan-tuan, dia syorkan kepada kita, kalau kita nak pergi ziarah jenazah, tuan-tuan,
Jangan terus pergi selak bahagian muka. Jangan terus pergi tengok bahagian muka. Kita ambil bahagian kaki dulu tuan. Waktu kita sampai, pegang kaki dulu. Pegang kaki dulu. Nak cerita, nak pujuk dari kita ni bahawa ni orang ni mati dah. Nak cerita supaya kita bersedia. Kita nak tengok apa-apa yang berlaku nanti. Sebab biasanya orang pergi ziarah ni tuan-tuan, dia suka nak tengok bahagian wajah. Dia rasa tak puas kalau tak tengok bahagian wajah. Bila pergi ziarah mesti nak tengok bahagian jenazah, nak tengok jenazah tadi bahagian wajah, bahagian mukanya. Dia nak tengok. Kadang-kadang ada orang datang dengan niat yang baik, tapi kadang-kadang ada orang datang dengan niat yang tak baik dah. Dia nak tengok muka orang ni waktu meninggal lagu mana. Sebab waktu dia sihat bukan main lagi, bukan main baik lagi. Tapi dia tahu rahsia dia banyak. Jadi dia nak tengok waktu mati ni muka berubah tak tuan-tuan. Jadi senang dia nak hentam, senang dia nak kutuk tuan-tuan. Kadang-kadang ada hak jenis lagu ni tuan-tuan. Hak jenis nak hentam orang ni tuan-tuan. Yang jenis fikir negatif ni tuan-tuan, dia pergi tengok tu, pergi tengok nak ngutuk dah tuan-tuan. Pergi tengok nak bawa piring yang jalan tuan-tuan, nak cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Bahawa dia ni gini-gini, betul jangkaan dia, betul sangkaan dia. Memang dia kita kenal. Tuan-tuan gitulah tuan-tuan. Cerita dia tuan-tuan. Dia akan jadi kepoh lah tuan-tuan, jadi heboh satu kampung tuan-tuan. Dengan asbab dia pergi tadi bukan kerana nak pergi ziarah semata-mata, tetapi nak jadi mata-mata, nak tengok apa yang terjadi dan nak wawalkan, nak buka aib orang tu tadi tuan-tuan. Tuan-tuan, sekali kita buka aib orang, 10 Allah buka aib kita tuan-tuan. Jangan buatlah tuan-tuan, jangan duk buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Bagi badi mayat pula tuan-tuan, biasanya tuan-tuan bila pergi lepas ziarah jenazah, dia balik sama, ketak, demam, kadang-kadang muntah tuan-tuan. Itu peringkat awal. Kemudian bila dibiarkan tuan-tuan, nanti sampai satu ketika dia hilang selera makan, dia mula bercakap seorang-seorang, meracau dan bercakap seorang-seorang. Dia tak boleh nak bekerja lagi. Dia hidup dalam keadaan macam orang biol, macam orang hilang akal, macam orang gila lah tuan-tuan, macam orang ada masalah mental. Dia akan jadi sampai tahap begitu tuan-tuan, sampai tahap begitu jika tidak dirawat awal. Sama juga tidur dia terganggu, dia tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab bila dia pejam saja mata, dia nampak muka jenazah. Dia nampak muka jenazah, terkam kat dia dengan keadaan muka yang menakutkan tadi tuan-tuan. Cuba terkam pada dia, tapi itu bukanlah ada apa pun. Hanya dia nampak, dia seorang nampak sampai dia tuan-tuan nak tidur. Akhirnya dia tak boleh tidur. Tidur dia terganggu, bila tidur terganggu, makan terganggu, imun badan mulai jatuh. Bila imun badan mulai jatuh, senang pula kena pelbagai penyakit-penyakit lain. Ini yang kita katakan sebagai badi. Biasanya berlaku selepas kita pergi ziarah jenazah. Kebiasaannya. Bukan jenazah tu yang masalah, sebenarnya badan kita. Mungkin badan kita waktu tengah lemah tuan. Kita pergi ziarah juga mungkin jiran baik kita, atau sahabat baik kita, kawan karib kita tuan. Kita tak tahu, kita pergi ziarah juga tuan. Rupa-rupanya dia ada masalah sedikit tuan. Rupa-rupanya tuan. Lalu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, itu antaranya tanda orang yang berkaitan dengan badi. Badi tuan-tuan. Ada beberapa kaedah cara rawatan dia tuan-tuan. Kalau dalam segi kaedah perbuatan Islam sendiri tuan-tuan, tuan-tuan bila nak tidur tak boleh tuan-tuan, tak boleh nak tidur sebab nampak muka orang mati tadi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi mandi, ambil wudu, sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat saja, sembahyang sunat 2 rakaat kan Allah Taala. Sembahyang sunat 2 rakaat. Kemudian cuba tidur. Kalau tak jadi juga lagi tuan-tuan, buat benda yang sama, ambil wudu, tak perlu mandilah, ambil wudu, sembahyang sunat 2 rakaat lagi tuan-tuan. Sembahyang sunat 2 rakaat. Hadiahkan pahala, jika andai ada pahala kita solat tadi tuan-tuan, hadiahkan solat tadi kepada orang yang dah meninggal tadi tuan-tuan. Pahala dia tu, niatkan pahala ni kepada orang yang telah meninggal, yang kita pergi ziarah tadi tuan-tuan. Okey, itu antara tuan-tuan yang kita boleh buat bila mana berlaku demikian. Berlaku bila mana kita nampak orang jenazah, kita nampak muka orang, nampak serba-serbi lah. Jadi perkara itu sangat menakutkan kita tuan-tuan, menyebabkan imun badan kita turun tuan-tuan. Jadi cuba, ada kaedah rawatan yang pertama tadi, kita boleh baca sembahyang sunat. Kemudian kalau tuan rajin buat bacaan Yasin, kalau rajin lah tuan-tuan. Kalau malas buat sembahyang sunat 2 rakaat,
doakan untuk si mati tadi. Tapi kalau rajin sikit, tambahlah dengan bacaan Yasin, sedekahkan juga kepada si mati tadi. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan dia, mudahkan urusan kita supaya kita tidak terganggu, tuan-tuan. Tuan-tuan, biasanya rawatan badi, tuan, dia makan masa sedikit. Dengan izin Allah, tuan, dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan, tuan-tuan, kebiasaannya jadi berjalan lancar elok saja, tuan-tuan. Kalau Allah izinkan. Cuma kalau Allah tak izinkan, benda tu jadi susah lah. Jadi susah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, antaranya lagi simptom awal badi. Ini saya nak selesaikan ini. Awal badi, malam besok kita tengok kaedah rawatan badi, tuan-tuan. Terasa lenguh dan sakit di bahagian belakang badan. Lenguh dan sakit di bahagian belakang. Allah, lenguhnya tak jatuh, tak apa, tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun. Tetapi kita rasa sakit. Kita rasa lemah sangat. Kita rasa tak sedap badan, tuan-tuan. Yang pertama. Yang kedua, tak boleh tidur malam. Saya cerita dah tadi, tuan, tapi ini yang kedua, tidak boleh tidur malam. Yang ketiga, hilang selera makan. Yang keempat, terbayang sesuatu, sama ada mayat atau binatang buruan atau pokok herba dikumpulkannya itu. Dia nampak. Biasa kalau kita pergi ziarah jenazah, kita nampaklah muka jenazah. Kadang-kadang nak terbayang muka dia. Terbayang muka dia sampai kita tak boleh tidur, tuan. Kadang-kadang nampak dalam tempat tidur, nampak muka dia. Pergi bilik air, nampak muka dia. Nak pejam mata, nampak muka dia. Dia teruk, tuan. Ni gangguan dia teruk sangat lah. Dia kena badi yang teruk lah, tuan. Tidur ditindih bayang. Ni biasalah. Demam panas, terketar-ketar, rasa benda bergerak-gerak dalam perut atau bergegar. Okey, antara simptom orang kena badi mayat yang lain. Dan ini tambahan lah, tuan-tuan, tambahan. Tuan-tuan, orang terkena badi mayat juga, tuan-tuan, selain dari simptom yang saya sebut tadi, demam, gigil, terketar-ketar tadi, tuan-tuan. Begitu juga kalau kita perhatikan, ada dia rasa dalam perut dia, bahagian perut saja, ada benda bergerak. Ada benda bergerak di dalam perut, bahagian perut saja, tuan-tuan. Ada benda yang bergerak. Kadang-kadang dia nampak bergegar perut, terasa gegaran, tuan-tuan, di bahagian perut dia. Satu. Yang lain, tuan-tuan, dia mengantuk waktu matahari naik. Matahari naik, dia mengantuk sangat-sangat, tuan-tuan. Waktu matahari naik, dia mesti nak tidur. Mesti nak tidur, tuan-tuan, waktu matahari naik. Begitu juga waktu matahari jatuh petang. Waktu petang lepas asar ni, tuan-tuan, kalau tidur lepas asar, Nabi kata alamatul majnun. Alamat kita nak gila. Kalau kita tidur lama-lama, tuan-tuan, tidur lama-lama, buat selama 40 hari, insya-Allah lah dapatlah penyakit majnun, dapatlah penyakit gila tadi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW ajak kita supaya jangan tidur waktu petang, kerana salah satu penyebab dia adalah Nabi SAW kata apa? Alamatul majnun. Alamat kita nak gila. Jadi tuan-tuan dan puan, itu serba sedikit berkenaan dengan badi mayat. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan ada apa soalan, tuan-tuan boleh tanya dalam ruang komen. Nanti besok saya akan jawab sekali. Kerana besok saya akan tunjukkan secara live. Jadi tuan-tuan, saya tak boleh lama, tuan. Saya penat sangat sebenarnya. Penat sangat malam ni. Mengantuk dah, tuan. Jadi mengantuk dah malam ni. Terlampau letih gamaknya. Jadi tuan-tuan, puan muslimat dirahmati Allah, cukup dulu setakat ini, tuan-tuan, pada malam ni. InsyaAllah pada malam esok kita sambung lagi. Pada jam 9.30 juga, tuan-tuan. Pada jam 9.30 malam juga kita akan sambung, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan, mudahkan segala urusan kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan laukan macam biasalah, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi.